Sebab dah lama tak jumpa ni, saya nak borak lah dengan Tok T kan. Jadi saya terfikir, saya nak flashback sikit, nak mengimbau memori sebab kita ni dalam umur-umur sama kan. Yelah, sama-sama betul. Ketika Siti awal-awal menyanyi, tapi Siti menyanyi 16 tahun dah. 16 tahun dah menang Bintang HMI kan. Lepas tu rakam album, terus boom. Kita nak tahu kan, mungkin soalan ni Siti dah pernah dengar zaman-zaman Siti 20-an dulu. Tapi mungkin jawapan tu berbeza sebab Siti di fasa kematangan yang berbeza sekarang. Bila Siti, aku ni superstar. Betul lah. 20 tahun yang lalu. Saya pernah ingat saya pergi Indonesia. Sebelum saya membuat persembahan, saya pergi ke satu mall ni. Kita ingat macam, mungkin orang Indonesia kurang mengenali Siti Nurhaliza lagi masa tu 20-an kan. Saya duduk pergi fitting room, masuk fitting room tau. Masuk fitting room, lepas tu ada pula orang mall tu buat pengumuman, ya Siti Nurhaliza ada di sini, terima kasih, bla 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 bla. Saya keluar fitting room, penuh depan saya. Penyanyi tersohor negara. Hari-hari saya hanyalah berlatih untuk membuat persediaan konsert. Mula kembali dan ulang dan ulang. Why now? Why now are you all telling me that you cannot do this? Selain kejayaan Siti, yang selalu disentuh dulu adalah tentang image Siti. Orang cakap Siti image kampung apa semua kan. Jadi kalau orang cakap lagi pasal image Siti pada waktu sekarang ni, apa Siti nak jawab? 20 tahun lalu mungkin jawapan berbeza. Okey. Susahnya soalan peperiksaan ni. Macam artis baru dan kita memerlukan daripada pihak syarikat rakaman. Masa tu saya belum bawa diri sendiri ya. So pihak syarikat rakaman yang bantu carikan sponsor, apa yang diorang rasa sesuai untuk saya, itulah yang saya pakai. Saya tak rasa zaman saya dulu, imej saya dulu yang orang cakap kampung ke apa itu membuatkan saya rasa down ke apa. Sampai sekarang pun orang tak akan berhenti bercakap. Mereka merasakan saya ni milik mereka, harus pakai baju yang mereka nak. Siti harus begitu begini lah. Tapi bagi saya ada keinginan saya dan saya tahu apa yang saya buat. Proses saya membesar dengan image, dengan apa yang orang cakap, dengan apa yang saya pakai, saya dah buat semua. Sampai sekarang bila orang cakap Siti patut kena pakai ni lah, saya dah pakai dah dulu. Siti patut buat macam ni saya dah buat dulu kan. Kalau dulu cerita dia, Siti pernah tempah baju dekat Sungai Wang Plaza. Ada satu butik Cina tu. Siti tempah suit untuk Siti pakai photoshoot apa macam semua. Macam mana Siti boleh jumpa kedai ni? Sebab Jalan-jalan. Siti selalu pergi situ. Dulu kan semua pergi Sungai Wang lah. Mall yang terkenal masa tu. So Siti sempatlah tempah dengan dia beberapa baju kat situ. Antara persembahan yang bagi komen yang Siti ingat, Siti nyanyi lagu Aku Cinta Padamu yang baju warna kuning. Baju tu macam baju orang mengandung lah. Dia potong di dada, kemudian dia kembang. Lepas tu ada lapisan di luar. So fashion designer masa tu pun kutuk juga baju tu. Tapi baju tu ciptaan designer dia Michael Ong. Tapi bila orang sekarang suka TikTok flashback balik Siti punya dulu-dulu, ramai pula yang suka pula baju tu. Jadi bila Siti cakap, bila Siti mendapat kecaman-kecaman ni dulu kan, Siti tak rasa down apa. Pernah tak Siti Nurhaliza ni menangis sebenarnya atau marah? Ada. Kak Rosie je tahu. Dengan abang saya dan orang terdekat lah. Bukanlah kita nak bongkar balik, tapi keadaan tu yang mana orang tak boleh menerima saya dulu tak nak bergambar dengan artis lelaki. Saya kata saya tak nak bergambar artis lelaki ni bersebab kalau atas urusan kerja tak ada masalah sebenarnya. Kan macam saya perlu merakamkan album macam dengan Tu Baik Tu. Saya ada tugas-tugas bersama dengan mana-mana artis, tak ada masalah saya bergambarlah. Tapi kalau saja-saja untuk dikapel-kapelkan dalam magazine atau apa, saya menolak lah. Masa tu ada yang kutuk saya. Even rakan artis pun ada kutuk saya. Yelah, rakan media mungkin tertanya macam kenapa tak susah. Tak pernah lagi orang buat rules betul-betul macam tu kan. Masa tu permintaan tu dikira sangat berani untuk seorang artis yang baru bermula kan macam Siti. Betul. Apabila dapat komen daripada peminat semua macam baguslah yang sokong. Lama-lama dia jadi macam sebenarnya perkara ni bukanlah satu masalah yang besar kan.
Dan alhamdulillah, ialah dah berlalu pun, ia adalah satu kira menjadi macam cerita sejarah untuk diri Siti. Siti, konsert terbaru Siti, Music of the Soul kan, Siti nyanyi banyak lagu. Tapi agaknya ada tak satu-satu lagu atau dua lagu yang Siti rasa sangat special bila Siti nyanyi lagu ni je, Siti teringat zaman 20-an. Kenangan dia? Kenangan dia. Saya boleh share satu lagu ni lah, Diary Hatimu. Memang menjadi kegilaan ramai peminat saya. Arrangement berbeza sikit kan bila saya biar semua macam tu kan. Okay, kalau kata Diary Hatimu tu, apa yang saya teringat adalah music video dia. So music video dia best sebab apa? Saya dengan Color Jengking. Kita rekod music video saya bermain dengan Color Jengking. I berani. So memang hidup dia berjalan-jalan di atas tangan Siti. Tapi kita dah potong dia punya bisa. Yalah. Itu yang saya berani. Kalau tidak, saya tak berani. Tapi sebelum Siti masuk ke usia 30-an kan? Siti membuat keputusan untuk menamatkan zaman bujang pada usia 27 tahun kan. Jadi saya nak sembang, saya rasa saya nak sambung sembang, tapi saya nak tengok office Siti. Okey. Sekarang ni baru saya nak ajak anda masuk ke bilik saya. Bilik saya dan juga suami lah sebenarnya. Okey. Kita pindah sana lah. Pergi sekarang Okey. Jom kita ke sana. Okey, Syazwani ni, inilah ofis saya. Menuju ke ofis saya, kita ada ruang tamu untuk tetamu yang menunggu. Dan kita, apa orang kata? Pamerkan rak untuk produk-produk antara produk yang saya jual. Dan ada award Siti. Tapi ini bukan semua ni. Ini ada anugerah menyanyi dan juga ada anugerah dalam perniagaan. Alhamdulillah. So ni sebahagian aja. Sama juga dengan rak kat sana. Dan ni baru betul-betul masuk ke bilik saya. Boleh? Jom. Dipersilakan. Kita sembang tadi sikit, Siti membuat keputusan untuk menamatkan zaman bujang Siti pada usia 27 tahun kan? Masa tu saya target umur 25 tahun saya nak kahwin tau. Sudah terlepas sikit lah. Terlepas sikit. So umur 26 nak masuk 27. Saya barulah melangsungkan perkahwinan bersama dengan jejaka yang semua orang tahulah. Datuk Khalid kan. Masa tu alhamdulillah, maknanya keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kami dah layari alam rumah tangga lebih daripada 10 tahun. Alhamdulillah. Dah 16 tahun dah. Dan ada sampai dua bila anak, insya-Allah alhamdulillah 2 orang anak kan, walaupun agak lewat dan mendapat cahaya mata, tapi Allah dah makbulkan semua doa saya. Jangan pernah takut ku tinggalkan saat selepas beberapa tahun melayari rumah tangga kan, pernah tak Siti rasakan aku dah masuk 30-an ni, aku dah berkahwin ni, adakah habis dah? Adakah populariti akan menurun orang lupa ke? Pernah tak Siti merasakan? Secara jujurnya pernah. Sebab masa saya nak kahwin tu, macam-macam pandangan, macam-macam andaian, dan juga saya pun masa tu dah reda dah. Masa lepas berkahwin dengan suami, memang saya tak aktif sangat. Saya tumpukan pada rumah tangga. Dan masa tu juga saya fikir lepas kahwin saya terus mengandung. Saya pergi honeymoon, ikut suami ke mana saja, dia bawa saya holiday dan sebagainya. Saya rasa macam 2 tahun pertama tu adalah waktu yang saya enjoy, orang kata marriage life sama dengan suami. Dan saya fikir saya boleh terus berbadan dua. Tapi perancangan Allah tu lebih hebat. Mengenali Datuk Khalid, dia seorang insan yang sangat support kerjaya dan dia suka bila melihat saya menghiburkan orang. Dia pun tahu saya punya jiwa, kalau saya tak menghiburkan orang, saya rasa macam kosong sikit. Sebab berlakon ni, sebab berlakon musical. Piramli, cameo, Piramli the musical saya ambil watak Azizah. Yang sedikit saja kemunculan dia. Tapi impact besar sampai sekarang orang ingat Siti. Watak Azizah tu sebenarnya.
So itulah yang sempat saya buat lepas saya berkahwin, and then buat album lagi sampailah ada album lagu Segala Perasaan, Tajuk Cinta. Alhamdulillah, tak sangka pula orang masih menerima saya dengan begitu baik. Takut jugalah. Ada pernah momen tau, bila saya kahwin, peminat yang menyokong saya tu dia macam menjauhkan diri. Dia frust Siti kahwin. Tak setuju masa tu kan. Alhamdulillah, semuanya kembali. Saya bersyukur Allah hidupkan saya dalam keluarga dengan bakat macam ni. Sebab apa? Saya dapat jumpa orang pelbagai lapisan masyarakat, dapat lebih dekat dengan diorang kan. Ada yang cakap, Siti masuklah politik, kata tak apa, saya jadi penyanyi pun saya dapat dekat dengan masyarakat. Betul. Itu pun lebih menyenangkan saya kan. Kita pernah terfikir tak nak masuk politik? Wow. Pernah ada orang offer lah, tapi saya tahu bukan mudah. Saya percaya pada Siti dah nyanyi 16 tahun, 17 tahun, dah banyak sangat album yang Siti rakamkan. Siti rasa masih senang tak nak cari lagu yang okey, lagu ni boleh hit? Kan? Memang. Dia adalah satu proses yang macam dari mula. Setiap album yang kita keluarkan, saya selalu fikirkan itu adalah album pertama. Album pertama lagi. Dia akan jadi satu perkara yang sukar untuk saya nak cari hits, lagu hit. Saya tengah nak siapkan album. Album baru. Album baru. Boleh keluar tahun ni ya, Ti? InsyaAllah saya memang nak keluarkan. So bolehlah saya kongsi sebab kita dah tahu kan. So lepas saya buat pemilihan, and then antaranya insan yang terpilih tu adalah mereka yang dah bekerjasama dengan saya sebelum ni, dan ada wajah-wajah baru juga. Boleh cerita tak siapa yang... Okey, kalau dari Indonesia tu ada Melly lah. Melly Goslow, ada Erwin Gutawa, ada Aubrey, ada, dan komposer-komposer yang lain lah. Kita kena nantikan. Anak pipit jangan tak dihirau, kusar esok kesarang sirimau. Okey, dan bercakap tentang Music of the Soul kan, ketika usia Siti 30-an, lagu mana yang ada memori tersendiri? Segala Perasaan. Segala Perasaan. Dari album itu antara Symmetry lagu yang paling City. Susah. Symmetry City. Antara lagu yang paling susah, yang mencabar vokal saya. Dan ada kenangan juga tau. Saya tak bawa lagu tu sebab ada satu kejadian yang memalukan saya. Si Nurhaliza nyanyi tiba-tiba kan, terplay out satu kali. Masa tu saya ingat saya superwoman. Saya pergi naik basikal pagi-pagi. Malam tu sebelum tu saya tak tidur. Saya tak boleh tidur sebab saya memikirkan saya nak ada acara pagi. Saya macam tu kalau saya masuk acara bersukan, dia excited, dia tak boleh nak tidur. So kurang tidur, betul pagi tu pergi bawa basikal. Berapa kilometer? Masa tu tengah demam. Ride basikal kan. 7 kilometer ke 8 kilometer di Perak. Lepas bukan dekat sini, di Perak. Perak. So travel lagi, naik basikal lagi, tak cukup tidur. Buat sound check. Masa sound check tu saya rasa macam, boleh ke tak boleh ni dah pancit dah rasa ni dengan penatnya, dengan mengantuk kan. Lepas tu nak tak nak nyanyilah juga. So itu yang sekali terplay on. Masa live terplay on pula. Terus viral trending Siti nyanyi. First time ni terplay on live on TV. Betul kan? Lepas tu lamalah saya tak nyanyikan lagu tu, diam. Lepas tu masa Music of the Soul saya bawakan lagu tu, peminat saya punyalah suka, excited. Ada yang beli tiket hari pertama je, tahu saya bawa lagu tu, beli 2 tiket terus. Hari kedua datang lagi. Datang lagi. So anda boleh tengoklah persembahan saya di konsert saya tu. Tapi tak terplay on kan yang ni Music of the Soul. Masa tu suara pula masalah. Baru recover COVID kan? Recovery, tapi saya buat lebih baik daripada show yang terplay on tu. Nanti kan tengoklah. Saling menjaga dan setia untuk selamanya. Akan menjaga janji suci yang telah berikat dan saling setia selamanya.
Siti, 27 tahun Siti bergelapang hibur kan. Saya rasa dah berpuluh-puluh ribu atau belas ribu atau ratus ribu mungkin sesi interview yang Siti jalani. Okey, ya. Kan daripada local press, international press, masuk History Channel semua kan. Jadi, saya ada homework sikit untuk Siti. Okay. Siti boleh tak type beberapa soalan, mungkin 3 soalan yang Siti nak saya tanyakan untuk Siti. Mungkin yang sebelum ni Siti rasa tak pernah orang tanya. Siti type kat saya. Oh, saya ya? Okey. Nanti saya tanya balik. Okey, kejap. Okey, ini soalan yang Siti rasa nak you all tanya. Okey. Yang orang tak pernah tanya. Yang orang tak pernah tanya Okey. Boleh. Okey, saya bacakan. Hebat soalan ni. Itulah. Okey, saya tanya soalan pertama. Sebagai public figure, adakah benar Siti rasa Siti dah menjadi milik masyarakat sepenuhnya? Semua rahsia tak perlu lagi jadi rahsia atau privacy, perlu ikut apa kehendak masyarakat dan Siti tak boleh buat silap. Siti pernah tak rasa tu? Pernah. Dan memang sebetulnya apabila Siti jejakkan kaki dalam industri muzik, Siti dah seperti tiket membenarkan orang untuk bercakap tentang Siti, tentang saya, komen atau bercerita apa saja, betul ataupun tidak, menjadi satu perkara yang biasa. Ya, jadi bila makin lama saya nak ingatkan jugalah kan, walaupun kita sebagai public figure, peminat tidak boleh memiliki kita sepenuhnya. Mereka juga tahu Siti Nurhaliza juga manusia biasa. Tidaklah bermakna saya cuba macam apa orang kata, cuba nak mengajar, tak. Saya reda dengan diri saya ataupun saya bersyukur menjadi seorang anak seni yang mana orang akan sentiasa beri perhatian. Perhatian tu sangat luar biasa. Saya gembira dan saya happy sebab nak orang sayang kita ni bukan satu perkara yang mudah. Orang nak benci kita, sekelip mata dia orang boleh benci. Soalan kedua, apakah insan seni seperti Siti mahu melihat pandangan orang terhadap seni? Okey, bila cakap pasal seni kan selalunya ada persepsi negatif kepada artis, gaya hidup dan sebagainya. Malah ada yang masih mencebik dan melabelkan artis ni penuh dosa dan tak wajar dijadikan idola. Zaman P.Ramlee dulu kan, orang cakap jadi anak seni boleh ke hidup? Boleh ke hidup. Boleh bagi makan anak orang. Betul. Kan. Lebih baik jadi macam doktor ke, engineer dan sebagainya. Memang, lawyer. Betul, itu semua dah tertulis dalam apa, dah di drama, dah difilmkan pun oleh Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Seni itu sebenarnya bukan saja rezeki yang luar biasa, tapi boleh dekat dengan masyarakat, boleh bantu masyarakat. Nak buat majlis keramaian kena ada muzik, ada seni. Nak kutip dana, perlukan anak seni. So seni itu sebenarnya adalah keperluan setiap insan. Tinggal lagi macam mana kita nak menjadikan seni itu dalam pandangan yang lebih martabat yang lebih tinggi. Okey, soalan seterusnya yang ketiga yang Siti bagi ni. Okey, netizen. Bagi tu jawab sendiri. Itulah. Siti nak cakap pasal netizen. Mungkin mereka belum lahir kan ketika atau tak ikut perkembangan Siti pada zaman Siti bermula. Jadi mereka akan mengutarakan permintaan dan mahu Siti buat begitu, buat begini, sedangkan Siti dah lalui semua, Siti dah buat semua. Itulah lumrahnya bila zaman bersilih ganti. Peminat yang baru tu belum mengenali saya pada zaman saya tu, itulah yang mereka utarakan dan sebagainya. Dalam masa yang sama bagi saya juga sering ingatkan peminat saya kan, especially yang Siti Zones Tulen. Saya panggil Siti Zones Tulen. Kita ada perjumpaan sempena hari lahir saya, sempena tertubuhnya Siti Zon, ataupun ada acara-acara lain, kita akan selalu bertemu dan selalu ingatkan Siti Zona saya supaya jangan sekali kita sakiti orang lain atau artis lain. Jangan kita sentuh orang lain. Dan netizen apa yang diorang nak ni, saya suka macam mana tahu, cara saya adalah membaca, saya digest sendiri. Saya tahu okey itu adalah untuk memberikan nasihat ataupun bagi kata-kata semangat, saya akan ambil. Saya akan terus ucapkan terima kasih dan sebagainya. Tapi kalau ia adalah untuk menjatuhkan dan sebagainya, saya ada cara saya sendiri, sama ada saya biarkan
kan biarkan dia berlalu begitu saja seperti angin lalu, ataupun saya ada kuasa untuk menjaga keamanan rumah saya dengan cara saya block dia lah. Block. So kita pun tak pening kepala nak fikir apa dia cakap kan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun siapa di social media ni. Betul. Dan nak pula dia orang bergaduh dekat kita punya rumah kan lagi tak bagus. So sedikit sebanyak pun belajar juga untuk terus menjadi orang yang sabar kan. Tapi kadang-kadang terlepas juga. Saya Siti Nurhaliza manusia biasa juga, kadang terlepas juga. Kadang kita rasa nak sound je kan, macam lagi sikit je ni. Kita sound beralas sikit. Beralas sikit so dia faham. So ini adalah salah satu daripada dunia yang kita tak boleh lari. Kan? Saya bayangkan kan bila Siti nak balas kan, mesti Siti macam type delete delete. Betul. Bila dah ada album baru, lagu ketuhanan, lagu raya, konsert pun akan ada lah kan tahun ni. InsyaAllah, nantikan. Tapi kita tengok dulu ya. Music of the Soul ni. Yes. So kepada mereka yang rindukan Siti nak tunggu konsert tahun ni, insyaAllah. Betul. Kena tengok dulu Music of the Soul. Tengok dulu Music of the Soul. Di Astro First, di Pawagam rumah anda. Di Pawagam rumah anda. Di situ banyak jiwa-jiwa atau curahan jiwa yang saya berikan untuk peminat saya, penonton saya. Baik. Jadi terima kasih Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sama-sama. Maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan ke apa. Seronok. Saya dah terbiasa panggil Siti. Nanti takut okay, tak apa. nanti takut orang marah pula. kenapa dia tak panggil Datuk Seri? Kenapa dia tak panggil Tok T? Taklah, kita dah daripada biasa. Daripada dulu sampai sekarang, itu yang membuatkan kita rasa seronok lah kan kawan-kawan. So, thank you so much. Jadi thank you Siti ajak saya, jemput saya ke office. Jumpa lagi insya-Allah. Ya, kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye.